offer. Thank you to everybody yang tengok video-video Medan City. Kalau nak tahu, Medan City ada ajar matematik untuk sekolah rendah darjah 4 dengan 5. Dan kalau tengok semua video-video matematik yang Medan City dah buat, tengok satu persatu dan kita akan jadi cepat pandai. Kenapa? Sebab Medan City yang ajar. Alright, semua dah follow YouTube eTution ke belum? Subscribe YouTube eTution, klik button subscribe and then turn on notification, sebab setiap kali kita post video-video baru, korang akan dapat notification dan akan dapat update-update yang terbaru daripada eTution. Dan tengok situ Instagram, follow Instagram eTution, follow Twitter eTution_my. Dekat situ kita akan bagi tahu banyak update lagi. Kita akan ada quiz, kita akan buat kontes, dan dekat Twitter korang boleh tanya soalan apa-apa dan kita akan cuba jawab. Okey, so kita akan masuk kepada bab unit 5, wang. So dalam wang ni apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar tentang discount, bill, rebate dan juga invoice. Sebelum tu, untuk video yang sebelum ni saya dah ajar sedikit tentang unit 5 wang juga untuk topik harga kos, harga jual, untung dan juga rugi. So kalau tak tengok lagi yang itu, tengok dulu tajuk wang juga, tapi part yang pertama, ini adalah part yang kedua. So untuk part kedua ni kita belajar tentang discount, bill, invoice dan juga rebate ataupun rebat. So apa benda tu? So discount, kita tengok dulu sikit. Discount tu apa? Discount tu adalah potongan harga. Contohnya, korang masuk dekat satu kedai, dia akan tulis discount 50% off. Macam tu kan? So macam mana kita nak tahu? Kita angkat baju kita, harga tu, kita nak beli baju, harga baju tu RM25. Dia cakap 50% off. Jadinya berapa yang kita kena bayar? So kat situ kita akan belajar untuk kira. Dan kemudian kita tengok bill. Apa itu bill? Bill ataupun nama lainnya adalah receipt. Tadi kita dah beli baju, betul? Lepas kita bayar, orang kedai akan bagi kita yang panjang-panjang tu receipt. Kita simpan dalam beg duit. Lepas tu tak tahu nak buat apa, dah tebal baru buang, betul tak? So receipt ni kita panggil, atau nama lain dia adalah bill. Dekat receipt ada tunjukkan apa barang yang kita beli, berapa kuantiti, berapa harga seunit, berapa total harga yang kita kena bayar, berapa diskaun dan berapalah segala-galanya, semua tulis dekat receipt. Dan receipt ataupun bill ni akan dapat selepas kita bayar. Okey, selepas bayar baru kita dapat bill ataupun receipt. Now kita tengok pula pada rebate ataupun rebat. Rebat ni adalah potongan ataupun pemulangan. Rebat dan juga diskaun lebih kurang sama. Okey, diskaun tadi saya cerita, masuk kedai tu tulis 50%, diskaun 50% off. Maksudnya daripada apa yang kita beli, dia akan tolak 50% ataupun bergantunglah pada berapa persen yang dia bagi, berapa diskaun yang kedai tu bagi. Untuk rebat pula, rebat ni dia punya cara dia lain sikit, tapi dia masih pemotongan, masih macam diskaun. Okay, macam diskaun dia tolak daripada total harga tu, daripada jumlah barang tu dia tolak berapa peratus. Untuk rebate kadang-kadang dia ada beberapa condition. Contohnya, beli RM500 akan dapat rebat RM100. Maksudnya kita beli barang, jumlah dia 500, kita akan dapat rebate sebanyak RM100. Maksudnya 500 tolak dengan 100, kita kena bayar 400. Itu condition yang pertama. Ada juga rebat dia tulis, dengan setiap pembelian RM200, korang akan dapat RM50 rebat ataupun rebate. Apa maksudnya? Maksudnya contohnya dia kata setiap RM200 kan? Contohnya saya beli barang dengan harga RM600. So untuk RM600 tu ada berapa kali 200? 200 yang pertama saya dapat RM50 diskaun ataupun rebate. 200 yang kedua saya dapat lagi RM50 rebate. 200 yang ketiga saya dapat lagi RM50 rebate. So maksudnya rebate ni ada yang condition yang ikut bergantung pada berapa pembelian kita. Setiap pembelian tu kita akan dapat rebate. Contoh tadi, kalau tak faham, contoh tadi kata rebat RM50 untuk setiap pembelian RM300. Salah, 200. Okey, ni yang kedai tu offer.
dan kita beli barang dengan harga RM600. Maksudnya setiap 200 daripada yang kita bayar ni akan dapat RM50. Jadi berapa kali kita dapat? So 200 yang pertama, ini tolakkan. So ini saya akan dapat rebat RM50. Tolak lagi, tolak sampailah tak ada ataupun baki yang tak cukup dengan 200. So berapa banyak 50 kita akan dapat? Oh, untuk condition 600 kita akan dapat RM150 rebate. Maksudnya daripada 600 nanti kita tolak berapa rebate yang kita dapat. Itu adalah rebate. Dia macam diskaun tapi dia ada condition yang dia bergantung kepada jumlah pembelian kita. Kalau diskaun tadi saya kata daripada jumlah harga barang kita tolak terus. Ini rebate dia adalah pada jumlah pembelian ataupun ikutlah rebat apa yang kedai itu akan bagi kita. Dan last sekali ada invoice. Invoice ni adalah maklumat pembelian. Invoice dan juga receipt ataupun bil, benda yang lebih kurang sama. Bezanya bil adalah receipt selepas kita bayar. Invoice dia bagi tahu detail dia lebih kurang sama. Kita beli baju 5 helai, harga dia berapa. Kasut 5 helai, harga dia berapa. Jumlah yang sepatutnya kita bayar berapa. Yang bezanya receipt lepas bayar kita dapat receipt. Invoice belum bayar lagi, kita dapat berapa yang kita kena bayar. Ni belum bayar, dah bayar. Okey. Contohnya invoice, kita pergi kedai makan. Okey, kedai makan, lepas tu kita order spaghetti, pizza, kek. Lepas tu masa kita tengah tunggu, nanti waiter dia datang, dia bagi kita satu kertas. Dalam tu tunjuklah apa yang kita order, berapa yang kita sepatutnya bayar. Itu adalah invoice. Sebab apa? Waktu tu kita dah bayar ke belum? Belum. So bila kita bawa invoice tu pergi ke kaunter lepas yang makan, kita bayar, dia akan bagi lagi kertas lagi satu, benda yang sama, tapi itu adalah receipt yang lepas kita bayar. Okay, invoice dan juga bill lebih kurang sama. So kita dah tengok discount, bill, rebate dan juga invoice. Now sekarang kita nak tengok macam mana nak gunakan empat-empat ni dalam soalan. Okay, untuk diskaun ada penambahan sikit. Diskaun ada cara kira dia. Diskaun sama dengan harga asal tolak harga jual. Contohnya, harga asal baju tu adalah RM100. Harga jual selepas diskaun adalah RM50. Jadi diskaun dia sebanyak RM50. Itu adalah dalam ringgit lah. Kalau per ratus, berapa harga diskaun per berapa harga asal darab dengan 100. Okay, contoh diskaun yang tadi kita dapat untuk baju tu RM50, harga asal dia RM100. Jadi berapa peratus kira-kira kita akan dapat 50%. Tu adalah untuk kita kira berapa peratus diskaun. Okay, kita boleh tengok kepada contoh kita yang pertama. Dapat soalan penyelesaian masalah, baca dulu. Sebuah peti sejuk berharga 1280. Peti sejuk itu dijual dengan diskaun 20%. Berapakah harga jual selepas diskaun? Dia nak cari harga jual. Okey, kita dah baca soalan, cari isi penting. Peti sejuk berharga RM1280. Maksudnya ini harga apa? Harga asal ke harga jual? Ini adalah harga asal sebelum diskaun. Okey, jadinya harga asal kita RM1280. Peti sejuk itu dijual dengan diskaun 20%. Jadi jual dia kita tak tahu. Diskaun dia berapa? 20%. Berapakah harga jual selepas diskaun? Jadi soalan suruh kita cari diskaun ni. Jadi apa? Diskaun pula. Harga jual ni selepas diskaun lah. So apa yang kita kena buat? Okay, so sekarang kita dah ada asal 1280, harga jual kita nak cari, kita ada diskaun 20%. So sekarang first kali kita kena tahu diskaun 20% ni berapa sebenarnya. So macam mana nak kira? 20% daripada RM1280. Maksudnya berapa sebenarnya? 20% sama dengan 20% darab RM1280. Okey, sekarang saya ada 20%. Kenapa saya darab dengan 1280? Sebab
20% daripada harga asal. Harga asal adalah 1280. Okey, sekarang saya ada pecahan darab. Okey, apa kena buat? Atas darab atas, bawah darab bawah. Kalau tak tahu, tengok balik bab pecahan darab. Okey. Then tapi saya nak simpelkan sikit sebab kat bawah ni ada sifar, 2 sifar. Dekat atas ni pun ada 1, 2, ada 2 sifar. Kita boleh potong. Tapi syaratnya untuk potong couple. Couple tu maksudnya 1 atas 1 bawah. Tak boleh potong 2 atas, tak boleh potong 2 bawah. Kena 1 atas 1 bawah. Okey. Kita potong couple sebab couple kan haram. 1 bawah, 1 atas. Tak kisah nak potong mana-mana dulu. Janji 1 bawah, 1 atas. Okey, saya dah settle potong 1, tinggal lagi 1. Oh, ada lagi kat atas ni. Saya potong 1 bawah, 1 atas. Alright, ada sifar lagi saya boleh potong? Tak ada, dah habis. Okey, then lepas dah potong, yang ini tinggal 2, bawah tinggal 1. Kalau 1 dekat bawah, maksudnya dia tak payah. Dia tak ada makna. Maksudnya 2 darab 128. Okey, dah boleh selesaikan tak? Atas darab atas, kita buatlah. RM128 darab 2. Darab dengan 2. 8 darab 2, 16, 2 darab 2, 4 tambah 1, 5, 1 darab 2, 2 RM. So, jadi sekarang kita dapat diskaun 20% ni adalah sebanyak RM256. Okay, diskaun yang dia dapat adalah 256. So, boleh tak kita nak cari harga jual? Boleh, sebab diskaun kita dah ada belum? Dah ada. Harga asal kita ada tak? Ada. Harga jual ini yang kita nak cari. So, D sama dengan A tolak Ju. Sorry, this sama dengan A tolak Ju. Tengok ni, D sama dengan A tolak Ju. Diskaun kita ada RM256. Tolak harga asal ada tak? Ada. RM1280. Tolak Ju, harga jual ni kita nak cari. So sekarang Ju ni adalah kita punya unknown ataupun kita punya anu. Alright. So apa yang kita kena buat? Anu dekat belakang kita kena bawa. Macam mana nak kira dia? Jual sama dengan 1280 tolak 256. 80 tolak RM 256. Okey, saya kira dekat atas sebab dah tak muat kat situ. RM 1280 tolak RM 256. 0 tolak 6 tak boleh, kita pinjam sebelah. 10 tolak 6 4, 7 tolak 5 2, 22 tolak 1. 2 tolak 2 kosong, 1 awak turun. Laju sangat. Okey, jadi jawapan dia adalah sebanyak RM 1024. Harga jualnya adalah RM 1024. ni adalah harga untuk apa? Harga jual selepas diskaun. Okey, diskaun dia sebanyak 20%. Diskaun dia 20% tu nilai dia berapa? 256. Jadi harga jual selepas diskaun adalah 1024. Itu adalah soalan suruh kita cari. Now kita tengok contoh kita yang kedua. Kita ada sedikit receipt ni kat sini ataupun invoice. Okey. Kuantiti 5 barang, 5 tuala. Harga seunit dia RM15.90 dan harga jumlah tuala ni RM15.90 darab dengan 5 dapatlah RM79.50. So dekat sini dia tinggalkan kosong, jumlah pun dia tinggalkan kosong. Dia ada bagi satu statement, harga sehelai tuala adalah 1/2 daripada harga beg. Okey, tuala ni dia kata harga dia separuh daripada harga beg. Jadi kalau macam tu, siapa sebenarnya lagi mahal? Okay, tuala ni separuh harga daripada beg. Maksudnya beg adalah 2 kali ganda tuala. Baru kita dapat harga beg. Dia suruh hitung jumlah harga bagi semua barang. Maksudnya dekat sini, dia suruh kita cari sini. Dan juga bagi setiap pembelian RM100, hitung rebat yang diterimanya. Okay, rebat dia ada bagi tahu berapa tak? Okay, untuk soalan A, dia suruh hitung jumlah harga bagi semua barang. Ini yang dia suruh kita cari. Dan kemudian B, bagi setiap pembelian RM100, rebat RM10. Jumlah rebat yang terimanya adalah, so dia kata setiap RM100 akan dapat RM10. Berapa rebat yang dia akan dapat? So first kita kena
kira dulu, kita nak cari jumlah ni dulu. Macam nak cari jumlah, kita ada tak harga untuk sehelai beg pula, sebuah beg? Kita tak ada, tapi soalan ada bagi tahu, dia kata towel atau tuala ni harganya separuh daripada harga beg. Maksudnya beg adalah 2 kali ganda daripada harga tuala. Okey, tuala harga dia berapa satu? RM15.90. Jadi beg ni adalah 2 kali ganda. 2 kali ganda maksudnya darab 2. Baru kita dapat harga untuk beg. Alright, 0 darab 2, 0, 9, 2, 18, 5 darab 2, 10 tambah 1, 11, 1 darab 2, 2 tambah 1, 3. Jadi, harga untuk beg adalah, tinggal pula. Harga untuk beg adalah RM31.80 satu beg. Now, sekarang, macam mana nak cari harga, jumlah harga? Darabkanlah 31.80 dia beli 4 beg. RM31.80 darab dengan 4 beg. Kenapa 4? Sebab dia beli 4 beg. 0 darab 4, 0, 8, 4, 3, 2. 1 darab 4, 4, 5, 6, 7. 4 darab 3, 3 darab 4, 12. Jadi RM titik puluhan letak kat mana? 12, 12 letak titik 1272%. Maksudnya 127.20 sen. Itu adalah harga, jumlah harga untuk beg. Alright, so macam mana kita nak kira yang kat sini? Tambahkanlah semua. Maksudnya berapa yang dia kena bayar sekarang ni? Tambahkan 0 tambah 0, 0, 5 tambah 2, 7 titik. 9 tambah 7, 16. 7 tambah 2 tambah 1, 10. 2 RM. Jadi jumlah soalan pertama, hitung jumlah harga. Jumlah harga yang perlu dibayar adalah sebanyak RM206.70 sen. Okey, soalan pertama kita dah buat. Kita tengok soalan kedua. Bagi setiap pembelian 100, rebat diterima adalah sebanyak RM10. Jumlah rebat yang diterimanya adalah, okey, maksudnya sekarang dia kena bayar 200, tapi setiap RM100 dia akan dapat RM10. Jadi apa yang kita kena buat? Soalan nak tahu berapa rebat yang orang ni dapat. Okey, berapa yang dia kena bayar? 206.70 sen. Rebat dia sebanyak berapa? Setiap berapa? Setiap RM100. Kita kira ada berapa banyak kali 100 dekat sini? 100 yang pertama. Okey, untuk 100 pertama ni dia dapat berapa? RM10 rebat. Kosong tolak kosong, ni tolak kanan sebab saya nak cari baki dia. 601 RM. Okey, sekarang 106.7 ni masih lagi lebih 100. Jadi kita tolak lagi sebab dia masih boleh dapat rebate setiap 100 tu kan. Okey, tolak 0007 tolak 6 00 tak ada dah. RM. Jadi baki RM6.70 dah. Dia ni kurang daripada 100, jadi kita dah boleh stop sekarang. Kita tak payah tolak lagi. Okey, ni 100 pertama yang kita tolak, dia dapat RM10 rebate. 100 yang kedua kita tolak, dia dapat lagi RM10. Jadi jumlah rebat yang dia dapat adalah 10 tambah 10 RM20. Ini adalah jawapan dia, tambahkan ya. 10 tambah 10 dapat RM20. So jumlah rebat yang diterima adalah RM20. Faham? Okey, dan kita boleh tengok untuk contoh kita yang terakhir, lengkapkan invoice tersebut. Dia ada bagi kita invoice sama macam soalan tadi, tapi tak lengkap kat sini, tak ada kat sini, tak ada kat sini. Untuk soalan ni adalah ada diskaun. Jadi kita kira dulu kasut harga dia, dia beli 60 pasang kasut, harga seunit ada RM19. Jadi berapa jumlah harga kasut? Darabkanlah RM19 darab dengan 60. 00 darab dengan 60. Ada berapa? 0, 1, 2, 3. 3 0 saya potong, tulis balik 3 kali. 2, 3. 9 darab 6, 54. Hafal sifir. 1 darab 6. 6 tambah 5, 11. Jadi saya dah darab. Titik puluhan letak kat mana? Atas ada berapa titik puluhan? 1, 2. 1, 2 letak titik. Jadi untuk kasut harga dia RM114.00. Alright, ini adalah untuk kasut. Kita kira pula untuk stokin. Macam mana kita nak tahu jumlah harga untuk stokin? Darabkan. Okay, tadi darab kan? Ni pun darab. RM8.70 darab dengan 100. RM8.70
darab 100. Saya nak bagi benda senang sikit kat sini. Untuk darab 100, kita boleh main lompat-lompat titik perpuluhan. 100 ada berapa titik perpuluhan? 100 ada berapa titik perpuluhan? Sorry, 100 ada berapa sifar? Ada 2 sifar. 1, 2. Jadi, untuk darab titik perpuluhan, gerak ke belakang. Jadi berapa kali nak gerak? 2. Kenapa 2? Sebab ada 2 sifar. Jadi 1, 2 titik perpuluhan yang baru dekat sini. Jadi jawapan dia RM. Titik perpuluhan dia tak ada. Dia gerak 8, 7, 0. Kita main lompatkan titik perpuluhan dia. So sekarang ni saya tahu untuk stokin dia perlu bayar RM 870.00. Okey. So, jadi sekarang ni dia kata tolak diskaun 10%. Diskaun 10% tu berapa banyak? Jadi kita kena kira dulu. Macam mana nak kira? Kita kena tahu dulu ini berapa ringgit. Dua-dua ni tambahkan. Okey, RM 1140 tambah RM 870.00. Tak ada apa-apa. 000. 7 tambah 4 11. 8 tambah 2 10. 2 RM. Jadi sepatutnya dia bayar RM2,010. Tapi ada diskaun 10%. Sekarang kita kena tahu 10% tu berapa banyak. Kita kira lah 10/100. Kenapa per 100? 10% sama juga nilainya 10/100. Untuk kita kira berapa banyak 10% tu, kita kena pakai 10/100 lah. Darab dengan apa? Darab dengan harga asal. RM2010. Sifar belakang ni saya tak tulis sebab dia tak ada sen. Tak tulis pun tak apa, tak salah. Okey, sekarang saya dah ada pecahan darab. Jadi untuk pecahan darab, apa yang kita kena buat? Kita kena atas darab atas, bawah darab bawah. Tapi macam saya kata, kalau bawah ada sifar, atas ada sifar, kita boleh simplekan sikit. Kita shortcut dia. Macam mana? Kita potong couple. Macam mana couple tu? Satu bawah, satu atas. Potong satu atas, satu bawah, satu bawah, satu atas. Dia kena couple. Okay, couple haram, kita buang couple. Ada satu bawah, saya potong satu atas. Nak potong yang mana? Tak kisah mana-mana. Okay. And then ada lagi sifar kat bawah. Atas pun ada. Jadi saya boleh lagi satu couple. Jadi 2 couple saya dah buang kat sini. Okay. Now, lepas kita buang kosong-kosong, tinggal apa? 1 darab RM201 per 1. Per 1 tak bawa apa-apa maksud. 201 darab 1 akan dapat balik nombor dia. Betul tak? Sifar 1. RM201. Kalau tak percaya, buatlah untuk lazim dia. Alright. So, maksudnya 10% ni dia dapat sebanyak penjimatan sebanyak RM201. So sekarang ini diskaun ni dia dapat jimat sebanyak ni. Jadi berapa sebenarnya dia kena bayar? Dia kena bayar, apa yang kita boleh buat adalah berapa yang sepatutnya dia bayar, 2010 tolak dengan 10% yang dia dapat. Tolakkanlah, buat bentuk lazim. Tak muat sini, sampai sini RM2010.00. 2010 ni apa? Ini adalah berapa yang sepatutnya dibayar. Diskaun dia berapa? RM201.00. Okey. 0000 sifar. Okey, 0 tolak 1 tak boleh, pinjam sebelah. 10 tolak 1 tinggal 9. 0 2 1 10 tolak 2 tinggal 8. 1 RM titik perpuluhan dekat sini. Okey, jadi berapa yang dia kena bayar adalah 1809.00. Jadi dah lengkap kita punya jadual invoice. Okey, so untuk contoh 3 tadi kita dah tahu kita kena cari jumlah. So untuk cari jumlah, kita tahu kuantiti dan harga setuju ni. Apa yang kita kena buat, kita kena darabkan je. Sama juga untuk stokin ni, kita darabkan, kita tahu jumlah. So untuk kira diskaun, berapa diskaun yang kita dapat, first kita kena tahu berapa jumlah yang perlu dibayar dulu, iaitu 2010 ni. Kita kira 10% daripada 2010 ni berapa harga dia. So kita tahu, kita kira-kira dapatlah 201. So berapa jumlah yang kena bayar daripada harga yang sepatutnya kita bayar, kita tolakkan dengan diskaun yang kita dapat 201, tolak-tolak dapat RM1,809. So itu adalah cara untuk kita lengkapkan kita punya invoice. Okey, so kita dah
tengok semua pasal diskaun, kita dah tengok pasal bil, rebate dan juga invoice. Kita ulang balik, diskaun ni adalah potongan harga. Biasanya potongan harga dia macam contoh ni lah tadi, dia diskaun 10% daripada jumlah yang perlu dibayar. Okey, itu adalah diskaun. Diskaun biasanya dibagi dalam bentuk peratus. So untuk kira diskaun, D sama dengan A tolak Ju. D sama dengan A tolak Ju. Okey. Untuk peratus diskaun, diskaun per harga asal darab dengan 100. So untuk bil pula, apa itu bil? Bil adalah resit. Resit yang kita dapat selepas kita buat pembelian. Okey, dekat resit ni ada beritahu lah apa kita beli, berapa banyak kita beli dan berapa yang kita dah bayar, berapa kita perlu bayar, berapa diskaun yang kita dapat. Semua tulis dekat dalam bil. Dan kemudian rebate. Apakah rebat ini? Rebat ni sama macam diskaun, dia adalah pemotongan ataupun dia adalah pemulangan. Pemulangan contohnya setiap kita tengok contoh mana tadi? Setiap RM100 kita akan dapat rebate. Pemulangan RM10. Maksudnya kita dapat jimat RM10. Dan untuk rebat ni ada kalanya dia macam ni, setiap RM100 kita dapat RM10. Maksudnya dia boleh jadi untuk pembelian tu lagi banyak kita beli, kita dapat rebat lagi banyak, kita dapat jimat lagi banyak. Kalau macam diskaun, dia biasanya daripada jumlah harga kita tolakkan dengan berapa peratus yang dia bagi diskaun tu. Untuk rebat, dia kadang-kadang lagi banyak kita beli, lagi banyak kita dapat rebat. Okey, macam contoh kita yang kedua tadi. Dan kemudian invoice. Apakah invoice? Invoice adalah maklumat pembelian. Invoice dengan resit lebih kurang sama, ataupun bil, invoice dengan bil lebih kurang sama, cuma bezanya bil adalah barang yang kita dah bayar. Lepas bayar baru dapat resit. Invoice kita belum bayar, tapi dia masih tulis maklumat apa yang kita beli. Contohnya ini adalah invoice kita, maklumat-maklumat yang kita beli, berapa peratus, berapa diskaun kita akan dapat. Kalau diskaun lah, berapa yang kita kena bayar. Okey, ini adalah contoh invoice. Dia macam resit, cuma invoice sebelum kita bayar. Okey, that's all yang kita dah belajar hari ini untuk wang. Kalau tak faham, boleh pergi kepada Twitter itution_my dan tanya soalan kat situ. InsyaAllah kita akan cuba reply. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube eTution dan turn on notification untuk dapatkan update-update daripada kita setiap kali kita upload video baru. And thank you for watching, thank you for stay daripada awal sampai habis. Jangan lupa tengok video-video Madam Siti yang lain, video-video tutor yang lain, dan komen kalau sokong. Alright, so kita jumpa lagi masa akan datang untuk video yang lebih menarik. Bye!